memisahkan antara hak dan batil dan memberi petunjuk kita jalan ke syurga dengan sebenar-benarnya. Kalau tidak ada majlis ilmu lah, yakni ilmu yang tepat, maka kita akan berada di dalam kesesatan, yang mana kesesatan itu akan memusnahkan kita dan membawakan kita kesesatan di dunia, kerugian di dunia dan di akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Apatah lagi, alhamdulillah sehari dua ni kita dengar isu-isu yang berbagai-bagai, termasuk munculnya seorang yang dikatakan cucu Nabi, ya. Kalaulah tidak ada kebenarannya, ya, alhamdulillah, ya, dengan ilmu kita dapat mengenalinya. Kalau dengan perasaan kita memuji Rasulullah, memuja Rasulullah semata-mata tanpa ilmu, akhirnya tengok, ya, yang disangkakan cucu scammer, kan? Yang disangkakan keturunan Nabi. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kenapa ada seorang ustaz tu kata kita kena husnuzan juga, ya, walaupun mungkin dia bukan keturunan Nabi, tapi asalnya dia sebagai seorang Muslim kena husnuzan. Adakah itu kaedahnya yang menjadi persoalannya? Kerana apa, tuan-tuan dan perempuan? Kalau seorang perompak tu seorang Muslim pun kena husnuzan. Kan dah tahu dia tu pencuri, dia tu Muslim, kena husnuzan. Ya, tak, bukan begitu kaedahnya. Kaedahnya, apatah lagi kaedah digunakan atas nama Rasulullah. Al-kadhibu alayya laysa ka kidhbin ala ahadin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menipu atas nama aku bukan seperti menipu atas nama orang lain. Tak sama. Kalaulah dia mengatakan dia keturunan raja mana sekalipun, kita tak kisah, lantak kamulah. Tara yang mengaku dirinya keturunan Kesultanan Melayu Melaka pun yang menjadi heboh, menjadi kecoh, ya. Yang mengaku keturunan Raja Sulu pun dah jadi kecoh. Ini kan keturunan yang digunakan atas nama Nabi. Satu benda yang paling penting. Kalau dikata sebutlah raja apa, Raja Jordan ke, raja apa sekalipun, Raja Linggam ke, Raja Gopal, kita tak kisah sebenarnya. Ya, tetapi jangan disebut atas nama Rasulullah. Itu yang menyebabkan. Kenapa? Bila dia memuja, bila disebutkan atas nama Rasulullah, pemujaan tu lain. Dia jadi agama. Dia jadi lain. Tengoklah. Ya, kita tengok apa yang komen-komen yang diberi dalam Facebook, terutamanya kaum Hawa. Na'udzubillah min zalik. Mentang-mentanglah mat tu segak, ya, keturunan Nabi, jadi gila mereka. Ya. Na'udzubillah, tak jaga pandangan. Bayangkan kalau keturunan itu perempuan pula. Macam mana? Gila dia pun suami aku ni, duk tengok pula. Itu dah satu bab kita bagi tahu. Dan kedua, bila kita menyaksikan penggunaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, merupakan satu benda yang berbahaya. Saya teringat ada seorang ustaz tu, dalam klip video dia tu pun dia katakan, ya, dia belajar di Mesir tu bersama seorang guru yang dikatakan keturunan Nabi. Ya, dia nakkan berkat keturunan Nabi itu, apa dia buat? Dia telan air liur. Tok guru tu kata, okey, nganga, dia ludah, saya telan air liur, ya. Lepas tu dia rasa, itulah sebab saya gah macam ni, maksudnya boleh mengajar hebat macam ni. Na'udzubillah min zalik. Ya, ghulu. Nasib baik, tak tahulah mat tu dah meludah orang ke apa ke, kan. Kita pun tak tahu berapa ramai yang dah telan helio dia ke apa. Na'udzubillah. Nampak dah atas nama Nabi ni lain. Kaedah dia lain. Oleh kerana tu kita stopkan, kita sekatkan. Sebelum ianya mudaratkan yang lebih teruk, yakni mudarat dari sudut akidah. Tu kita memikir tentang akidah ummah, yang mana akidah yang sesat, yang salah boleh menyebabkan dia dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah. Ya, kalau dah sampai tahap yang begitu, na'udzubillah min zalik. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, apatah lagi, ya, bila dia muncul dengan gaya dia tu, kita dah nampak ini bukan keturunan Nabi dah. Ya, dengan pegang tasbih. Mana ada Rasulullah pegang tasbih? Ya. Kemunculan mesti mengikut cara sunnah Rasulullah. Kalau kamu keturunan anak cucu Rasulullah, mesti ikut cara Rasulullah. Tu dia. Kena pula tiba-tiba kita tengok dia duduk berdamping, berkawan dengan orang yang pernah buat penipuan atas nama Nabi. Apa dia? Artifak di Kelantan tu. Ya, dia guna atas nama Nabi, ini peninggalan Rasul, dia guna nama-nama Arab Saudi punya museum tu. Tengok-tengok semuanya penipu. Yang sampai kerajaan Kelantan arahkan tutup. Dah jelas, ya, kalau seorang tu boleh menipu atas nama Rasulullah, ingat tuan-tuan dan perempuan, tu kaedah yang penting. Kalau dia boleh menipu atas nama Rasulullah, orang lain dia tak jadi masalah untuk menipu.
Kalau seorang tu mak ayah dia boleh hina, dia boleh maki, orang lain dia tak kisah untuk memakinya. Ya, tu kaedah dia. Menghina orang lain dia tak jadi masalah. Kalau mak ayah dia yang perlu dihormati, dia boleh hinakan. Begitu juga dalam bab ini, kalau Rasulullah boleh ditipu, maka orang lain tak ada apa-apa. Dah menjadi adat dia pula menipu. Berhati-hati. Bab kata seperti Yahudi, kalaulah para nabi dia boleh bunuh, orang Palestin tu macam kita ni tak ada apa-apa. Ingat ya. Jadi alhamdulillah Allah bagi petunjuk kepada Al-Quran dan Sunnah, itu yang paling penting bagi saya. Alhamdulillah petunjuk yang Allah bagi cukup lengkap untuk kita hidup di akhir zaman. Kerana apa? Dajjal muncul dengan lebih dahsyat daripada apa yang kita saksikan hari ini. Itu baru sikit je. Itu pun orang perempuan dah gila. Ya Rasulullah kata apa? Kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah wanita. Bahaya tu. Ya. Tengok semat-semat macam itu jadi gila mereka. Aduh. Ya. Iman ya Syekh. Syabab, iman. Iman yang mengikut cara Rasulullah. Perjalanan kita kena ikut cara Rasulullah. Kalau nak selamat di akhir zaman. Tak ada jalan lain. Ya. Kalau tak, jadi kena tipu, kena main macam itu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita sambung balik pelajaran kita masih lagi dalam surah Al-Infitar. Dan pada pelajaran yang lain lepas kita telah membicarakan bagaimana kehidupan ya alam nazak, ya kita bicarakan bagaimana waktu alam nazak itu berlaku. Maka di sini kita sambung balik ayat ni, saya baca daripada awal sehingga ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat dahaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja dia kehendaki dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya derhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik. Di dalam ayat ini kita telah terangkan bahawa antara sifat-sifat kiamat yang disebutkan dalam ayat ini, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang berguguran, semuanya telah diceritakan dalam Al-Quran, sifat-sifat yang menggerunkan ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, pertama kita beriman dengan ayat ini dan kita kena masukkan dalam minda kita keyakinan dan kita kena masukkan gambaran bagaimana kiamat itu. Ya, mungkin kita pernah tengok cerita-cerita yang dibuat oleh Barat kan dalam bab kiamat, tetapi tidak sama. Ya, kesudahannya hanya sekadar bah yang besar, ya, banjir yang besar. Bumi tidak ditunjukkan kehancuran.
Ya, tetapi pada ayat ini jelas kepada kita menunjukkan bahawa bumi akan hancur. Berarti tidak ada apa-apa lagi dah di alam semesta ini. Bahkan yang ada pada ketika itu tinggal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, gambaran-gambaran kiamat ini disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali dan kita dah terangkan di dalam surah Al-Qari'ah, kita dah terangkan dalam surah Al-Zalzalah, dan kita terangkan berbagai-bagai lagi ayat yang mengisyaratkan kiamat yang wajib kita imani. Yang paling penting dalam bab ini wajib kita imani. Ya, bila tinggalkan, kita tak tahu bila. Kerana yang paling penting tanda-tanda kiamat dia akan muncul sedikit demi sedikit. Ya, munculnya sedikit demi sedikit. Dan kemunculan tanda-tanda kiamat akhir kiamat-kiamat kecil dah habis dah. Kalau ikutkan perhitungan yang kita kira, habis dah. Ya, hampir dekat 70 tanda-tanda tu dah habis dah. Cuma kita menunggu tanda-tanda kiamat besar. Ya, tanda-tanda kiamat besar. Dan yang menggerunkan pada tanda-tanda kiamat besar ini, di antaranya sementara nak menunggukan Dajjal muncul, penyeru-penyeru ke arah neraka. Ya, penyeru-penyeru yang berpakaian seperti kita, yang berbahasa seperti kita, tetapi dia menyeru ke arah neraka. Ini yang kita takutkan. Dan Rasulullah mengingatkan kemunculan mereka ini atas nama agama. Kerana apa? Kemunculan mereka atas mengaku dirinya menjadi Nabi. Kalau dia tak mengaku dirinya menjadi Nabi, tetapi dia akan berbicara seolah-olah dia diwahyukan. Ya, dia kata saya diwahyukan. Cukup. Walaupun dia tak mengaku dirinya Nabi, itu tanda sifat orang yang nak mengaku dirinya Nabi. Okey? Jadi oleh kerana tu kena berhati-hati. Saya ingatkan lagi bahawa persoalan Nabi di akhir zaman ini amat penting. Rasulullah dah isyaratkan tidak ada Nabi selepas aku. Ya. Dia adalah khataman nabiyyin, penutup bagi para Nabi. Tak ada Nabi dah. Rasulullah perincikan. Oleh kerana tu kita kena faham. Orang-orang yang cuba menggunakan atas nama Nabi, dia tak boleh dah. Melainkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Walaupun dia tidak boleh mengisytiharkan aku Nabi, dia boleh menggunakan lagi aku diilhamkan. Yang ni aku seolah-olah diwahyukan. Itu pasal bila kita mendengar di kalangan manusia-manusia, di kalangan golongan-golongan tarikat yang menggunakan kalimah dia bermimpi, ya, dapat dari Nabi, dapat wahyu berzikir begini, merupakan penipuan atas nama Rasulullah SAW, atas nama wahyu Allah. Ya, berbahaya. Allah dah katakan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum, agama ini telah sempurna. Bila Allah yang kata, pertama kamu tak nak beriman dengan kalam Allah. Kita merasakan tidak sempurna agama ini. Itu yang kita nak tokok tambah. Sedangkan Allah yang berkata, Al-yawma akmaltu lakum. Subhanallah, na'udzubillah. Macam mana ya? Jiwa mereka terhadap ayat Allah. Itu pentingnya kita beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kalam Allah tu. Pertama, berhenti di situ. Jangan banyak bicara. Beriman. Allah kata sempurna, sempurna. Na'udzubillah ya. Satu benda yang berbahaya. Kita tak perasan. Bila Allah dah kata sempurna, Rasulullah adalah orang yang telah menyempurnakan risalah. Kita beriman Rasulullah yang telah menyempurnakan risalah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Itu je. Kalau mampu buat, tak mampu, lain cerita. Fattaqullaha mastata'tum. Tetapi beriman itu penting. Berhenti di mana tempat Rasulullah berhenti. Tetapi sayang, bila akidah kita mengenali Allah, mengenali Rasul tidak lengkap, begitulah jadinya. Mengenali Rasulullah hanya sekadar cinta. Ya, cinta dengan berbagai acara yang kita buat. Itu punca kesilapan kita. Ghulu yang melampaui batas yang menyebabkan berbahayanya mereka, seperti mana Rasulullah SAW mengingatkan supaya tidak menjadikan dia seperti orang Nasrani yang ghulu terhadap Isa AS. Okay? Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan kena biasakan dalam bab ini, bila sampai ayat Al-Quran, pertama kita beriman dan berhenti di mana tempat Allah hentikan. Allah kata dah sempurna, sempurna. Jangan masuk campur. Jangan nak bagi pandangan kepada perkara-perkara tersebut. Subhanallah. Okey? Baik.
Jadi dalam ayat ini juga Allah menceritakan wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dia dijadikan meluap. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ibnu Abbas berkata diperiksa. Al-Suddi berkata lafaz taba'asyara artinya bergerak sehingganya isinya keluar. Ya, keluar. Apa yang di dalam bumi akan keluar seperti yang disebutkan dalam surah Zalzalah. Ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, jadi dia mengeluarkan semua isi-isi. Ya, na'udzubillah, ya. Na'udzubillah, kita minta lindung supaya tak sampai pada waktu itu. Ya, kerana ia merupakan satu fitnah yang besar, ya, bagi kita yang hidup di muka bumi kalau waktu itu kita hidup. Kenapa? Waktu tragedinya kiamat, kejadian kiamat adalah orang-orang yang paling buruk, paling jahat di muka bumi. Oleh kerana itu, na'udzubillah, kita minta supaya kita tidak termasuk dalam golongan itu. Lalu firman Allah, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang telah dilalaikan. Okey. Ayat ini telah mengisyaratkan kepada kita bagaimana perjalanan kita sebenarnya. Kita tahu apa yang kita lakukan. Ya, perjalanan kita sekarang ni, kita tahu kedudukan kita ni bagaimana sebenarnya. Dari sudut ilmu, dari sudut amalan, memang kita tahu. Cuma ada ke kesungguhan kita untuk islahkan, memperbaiki diri kita ataupun tidak? Ya, bukan kita tak tahu, kita tahu. Bila kita tahu, maka seharusnya kita berusaha untuk mengislahkan, memperbetulkan jika ada kesilapan. Itu di antara perkara yang perlu kita tahu sebagai seorang Muslim. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang menyucikan dirinya. Kerana apa? Dia tahu dia silap, dia betulkan. Dia kurang ilmu, dia pergi menuntut ilmu. Itu kaedah dia. Kerana hari ini belum lagi hari penyesalan kita. Hari ini belum hari penyesalan kita. Tetapi dah berlaku penyesalan beberapa perkara. Seperti hari tua kita ni. Macam kita pula. Ya, macam orang yang tua, tak boleh sebut kita tua, kan, muda lagi. Okay? Macam kita ni bila dah tua, kita akan rasa suatu perkara yang kita dah terlepas di waktu muda. Ya, di situ ada beberapa penyesalan. Kita teringat balik dosa-dosa di zaman muda. Bersyukur pada pemuda-pemuda yang hidupnya dalam iltizam di awal usia mereka. Subhanallah, Rasulullah memuji dalam hadisnya. Tetapi bagi mereka yang terlepas, bukan maksudnya mereka itu seorang yang kotor, tak. Tetapi mereka itu Allah nak bagi petunjuk supaya mereka mendapat kemanisan di waktu bertaubat. Kemanisan hidup mereka di waktu bertaubat dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tahu betapa manisnya bertaubat, memang kita akan merindui taubat. Kerana apa? Kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, kesalahan-kesalahan yang lepas jangan dicerita pada orang. Orang tak akan dapat menyelesaikan masalah kita. Bahkan stres kita nanti, kalau dia bermusuh dengan kita, segala perkara yang lepas dia akan ungkit. Na'udzubillah. Tetapi bila kita berbicara dengan Allah, kita mengadu kepada Allah, lain. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba ambil satu masa waktu kita keseorangan mengadu pada Allah. Lain, memang terasa lain. Apatah lagi di saat-saat 1/3 akhir malam. Kita ambil sedikit, mengadu saja. Ya Allah, aku berbicara denganmu. Ya Allah, aku mohon ampun padamu. Lain. Bila kita seorang-seorang, cara mengadu kita tahu Allah hidup, Allah mendengar. Lain sangat-sangat terasa kemanisan. Kemanisan bertaubat itu. Oleh kerana itu, kadang-kadang bila seorang itu bertaubat, melakukan kesalahan di waktu muda, lalu dia bertaubat, indahnya, dia akan terasa indah. Di waktu itu dia akan merentasi jalan-jalan yang cukup cantik selepas itu, kalau dia inginkan mencari kebenaran. Okey, baik. Jadi dalam bab ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mati, nak mati nazak yang kita ceritakan, maka disitulah datang waktu penyesalan yang pertama. Ya, buktinya Firaun di hari kematian dia, waktu dia dah nak tenggelam, apa dia kata? Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Berarti datang penyesalan dia. Dah tak boleh. Kita masih boleh lagi. Hatta kalau kita sakit terbaring, masih ada ruang taubat lagi.
sebelum nyawa sampai ke kerongkong. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, pulun, masalah istighfar bukan masalah main-mainan sebenarnya. Ada je masa teringat astagfirullah. Ada je masa teringat astagfirullah. Walaupun tidak berterusan, tetapi teringat je astagfirullah, astagfirullah. Ya, mengharapkan keampunan dari Allah. Kena ada. Kena ada. Kerana kita mengharapkan bersihnya dosa kita dan kita tak tahu istighfar yang mana Allah akan pilih sebagai istighfar yang terbaik yang boleh menghapuskan dosa kita. Kalau kita menyaksikan dalam surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-10 itu, orang yang dah beramal pun menyesal. Dalam ayat yang lain, Syekh Saleh Utsaimin mengatakan, ini tandanya orang yang beriman pun, yang beramal soleh pun menyesal. Untuk dilakukan amalannya lebih baik. Subhanallah. Amalan dia dah baik, nak lebih baik lagi. Kenapa? Bila dia melihat satu keajaiban. Oleh kerana itu, dalam masalah nazak ni, memerlukan dalil yang kuat sehingga kita menyaksikan satu perkara yang ghaib yang menyebabkan kita menyesal kehidupan kita selama ini. Okey. Dan bila kita menyaksikan dalam ayat-ayat seperti itu, maka mengisyaratkan penyesalan itu berlaku. Tetapi penyesalan kita masih ada lagi ruang sampai sebelum nyawa di kerongkong. Bila nyawa dah sampai di kerongkong, habis. Waktu itu dah tak guna dah. Tak guna, apa saja dah tak guna. Walaupun kita ni hebat macam mana, walaupun kita ni dikatakan soleh macam mana pun, dah terhenti di situ sahaja. Maka waktu itu penyesalan demi penyesalan datang, tapi tak guna. Ya, tak guna dah, habis. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita renung balik, kita takut. Bukan takut apa? Takut sampai waktu itu, kita memang akan menyesal. Ya, beruntung kalau orang yang tidak menyesal, persediaan dia. Tetapi kalau dah sampai tahap yang begitu, itu belum masuk lagi dalam kubur. Dalam kubur dah satu bab lagi. Penyesalan. Dan sampai di akhirat habis. Ya habis. Na'udzubillah. Waktu itu bukan lagi penyesalan. Waktu itu mencari orang-orang yang menyebabkan dia rosak. Ataupun dia cuba nak lari daripada orang yang akan kaitkan dia di alam akhirat nanti. Subhanallah ya. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah. Minta lindung kepada Allah. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Kita akan ketahui. Dalam waktu hidup pun macam ni, kita tahu kita apa yang kita lalai, kita tersilap, kita segala-galanya. Okey, kembali kepada Allah segera. Rujuk balik dalam masalah agama. Ya, rujuk balik kepada Allah supaya kita dapat mustaqimkan, luruskan balik perjalanan kita supaya kita tidak menyesal pada hari kematian kita. Lepas tu Allah dalam tajuk ini Ibn Katsir mengatakan manusia tidak patut melupakan Allah. Dalam ayat yang diberikan Allah berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah? Ayat ini adalah ancaman, bukan sebagaimana dianggap oleh sebahagian orang bahawa ia adalah pertanyaan yang memerlukan jawapan. Okey? Ayat yang Allah sebutkan, ya, wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Rabbmu? Kalimah yang digunakan, ya, penterjemahan ini cukup cantik, saya suka. Kenapa? Dia tuliskan Rabbmu. Kalimah Rabb yang kita telah bahaskan bahawa kalimah yang disebutkan Allah Tuhan yang maha hebat, maha segala-galanya. Ya, bagi yang faham, dia akan merasa kagum, ya, rasa takut, rasa gah, rasa hebatnya Allah, kalimah Rabb itu. Okey. Dan dikatakan dalam ayat ini, kenapa? Apa, hai manusia, apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu derhaka kepada Tuhanmu yang maha pemurah, Rabb kamu yang maha pemurah? Sedangkan kita telah mengambil perjanjian nun di alam roh sana, bahawa kita tidak akan melakukan keburukan terhadap Tuhan kita. Yang mana dalam surah Al-A'raf, cuba tengok surah Al-An'am. Sorry. Sebentar. Surah Al-A'raf.
Okey, surah Al-A'raf. Ayat ke-172. Bismillah. Jumpa? Perhatikan ayat ni dan kalimah yang digunakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Okay. Dan ingatlah ketika Rabbuka, kalimah Tuhan ya. Saya bila tuan-tuan dan puan cuba berlatih, bila dengar baca kalimah Rabb tu ada perasaan sedikit. Perasaan gerun. Perasaan menunjukkan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Mencipta, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang segala-gala kehebatan. Penting ya, penting kerana konsep rububiyah yang betul, dia akan datang konsep ilahiyah, uluhiyah yang betul. Ya, kalau tak, dia jadi macam orang musyrikin Mekah percaya kepada Allah tapi tak ada kesan. Kerana apa? Dia percaya Tuhan itu Maha Pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kamu tanya kepada mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi? Mereka akan jawab, Allah. Tetapi kenapa mereka syirik? Disebabkan meletakkan konsep rububiyah yang salah. Penting tu. Ya, penting. Okey, baik. Dan ingatlah ketika Rabb Tuhan kamu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Nak menceritakan rububiyah Allah dalam mengeluarkan zuriat anak Adam dari sulbi-sulbi mereka. Ya, yang mana Allah keluarkan. Dan tidak siapa yang boleh buat melainkan yang bersifat ketuhanan. Okay? Lalu dikatakan, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku Tuhan kamu? Alastu birabbikum. Kalimah tu nampak digunakan, alastu birabbikum. Subhanallah. Ya, kalimah yang agung. Kalau kita kerja di bawah orang, kan aku bos kamu. Terus kita kalah dalam bab tu. Ya, kan aku mak dan ayah kamu. Habis, kalah waktu tu. Dan ini kan pula Allah mengatakan, alastu birabbikum? Tidakkah aku Tuhan kamu yang menciptakan kamu, yang menghidupkan kamu dan berbagai-bagai kehebatan Allah tu? Lalu apa kita iktirafkan? Qalu bala. Tuhan, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami anak Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap keesaan Tuhan. Okay? Jadi kalimah ini merupakan satu perkara yang penting mengisyaratkan bahawa sebenarnya perjanjian telah kita ambil dengan Allah. Allah telah ambil perjanjian dengan anak-anak Adam, tak kira kamu kafir ke kamu muslim ke, semua perjanjian telah diambil. Nak mengambil sebagai Allah itu sebagai Tuhan. Saya tak rasa kalimah Tuhan tu hebat. Ya? Saya rasa kalimah Rabb sebagai Rabb. Dah mengisytiharkan Allah itu Rabb kepada seluruh segala-galanya. Subhanallah. Maha suci Allah dalam bab ini. Kita telah ambil perjanjian bahawa dah tak ada apa di alam semesta ini melainkan Rabb sahaja, Allah sahaja yang memiliki kekuatan kerajaan yang begitu hebat. Dah kita iktiraf. Supaya di hari kiamat nanti, kita tidak ada alasan. Jadi kita tidak ada alasan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalimah ini amat penting untuk kita memahami. Kalimah Rabb, kalimah uluhiyah dan asma'ul husna wa sifatuhu ulia. Kena kita belajar. Dan pembelajaran ini mesti diimani dengan cara yang betul. Diyakini. Kita masalah krisis, kita keyakinan. Yang kurang, kita ada keyakinan. Percaya Allah, rasa takut tu ada sikit-sikit. Kita tak mau begitu. Kita nak dipasakkan dalam hati kita sehingga perasaan takut itu benar-benar muncul.
benar-benar muncul dalam jiwa kita bila sebut kalimah Allah tu, dah memang bergegar dalam jiwa kita tu, dah bergegar, rasa lain macam dah. Itu yang kita nak lahirkan. Karena bila ada kalimah Rabb itu dengan cara betul, maka tauhid uluhiyah kita mengabdikan kepada Tuhan yang berhak disembah, tak ada yang lain. Bila kita berdoa kepada Tuhan yang berhak kita doa, tak ada yang lain. Itu dia punca rububiyah yang betul. Kalau tidak, dia akan jadi seperti Abdul Muttalib. Apabila dia bertemu dengan Abrahah, apa dia buat? Ya, Abrahah ambil binatang-binatang dia, lalu dia datang dalam keadaan dia nak ambil binatang dia balik. Lalu Abrahah, waktu tu Abrahah tengok ya Abdul Muttalib dalam bentuk seorang pemimpin yang gah. Ya, dia tengok gah Abdul Muttalib ni, bukan sebarang orang. Ya. Lalu dia turun dari tahta dia. Dia turun tahta menyambut Abdul Muttalib. Sedangkan raja, kalau waktu tu raja yang sombong, dia takkan turun. Tetapi dia tengok kehebatan Abdul Muttalib tu ada ciri kepimpinan, maka dia turun. Lalu disambut. Lalu dia layan dan bertanya, kenapa kamu datang? Dia pemimpin Mekah. Lalu Abdul Muttalib mengatakan apa? Aku datang nak mengambil binatang ternakan aku yang kamu rampas. Terkejut Abrahah. Abrahah kata, kamu datang nak ambil binatang ternakan sedangkan kamu pemimpin Mekah? Aku datang ke sini untuk memerangi Kaabah, menghancurkan Kaabah. Kenapa kamu tak cakap tu? Aku datang untuk berbincang supaya Kaabah tak serang. Kan? Tu pemimpin. Lalu dia jawab satu je kalimah yang menarik. Apa dia? Sesungguhnya aku adalah pemilik kambing, unta, binatang ternakan aku. Tetapi Kaabah ada pemiliknya. Nampak? Dia beriman dengan Allah. Dia tahu Kaabah tu ada pemiliknya. Ya. Tetapi tauhid rububiyah dia tidak berfungsi. Tauhid rububiyah dia tidak berfungsi disebabkan mengenal pencipta dengan cara tidak memaksakan diri, ya, mengenal dengan cara yang betul. Dia menganggap pencipta masih lagi kurang. Kena bertawassul dengan cara yang dikatakan seperti Tuhan mereka yang di dalam Kaabah tu. Nak berdoa melalui Tuhan tersebut. Nak apa? Begini. Sehingga kan dikatakan sebanyak 360 Tuhan ada di keliling Kaabah tu. Seolah-olah satu hari satu Tuhan. Satu hari satu Tuhan. Nampak tak? Okey, jadi saya haraplah dalam kelas kita ni cuba latihkan, kena latihkan memahami tentang rububiyah ketuhanan. Allah tu kena kita agungkan sebenar-benarnya. Ada perasaan takut. Lepas tu, tang situ dia akan datang. Sebenarnya itu mukaddimah yang cukup cantik. Bila ada perasaan ya terhadap Allah, maka di situ kita tahu ini kalam Allah yang jangan siapa berani melampaui. Beriman. Terus, kalam Allah kita tak akan melawan. Itu Rasulullah utusan dari langit yang diutus bukan sebarangan. Beriman. Terus kita berhenti di situ. Dahsyat. Ya, tuan-tuan dan perempuan, kemanisan iman akan dirasai. Betul. Ya, saya bila tengok ayat surah Al-Anfal tu betul. Tapi mukaddimah kena berlatih. Benda ni kena berlatih. Ya, kena paksa diri kita berlatih meletakkan kerububiyahan Allah itu dengan sebenar-benarnya. Bila sebut kalimah Rabb tu dah terbayang kehebatan Allah. Bila tuan-tuan dan perempuan ya, bila kita baca kalimah Rabb tu, bagi saya dah terbayang satu kekuatan yang cukup dahsyat, kehebatan yang cukup dahsyat. Itu dalam jiwa saya. Itu pasal saya agak bila sebut Rabb dah, kita tahu dah. Tidak ada siapa pun boleh sama dengan dia. Dan tidak ada siapa yang mengaku dirinya Tuhan yang layak untuk menandingi dia. Dah tak boleh dah. Kemuncak kehebatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ, tuan-tuan dan perempuan, bila tuan-tuan dan perempuan belajar asma' wa sifat, nama-nama Allah terpuji, kita akan merasa kagumnya. Ya, kemuncak kehebatan dimiliki oleh Allah. Kemuncak kehebatan. Sifat Ar-Rahman, kemuncak sifat tu. Jadi terbayang, datang pula dalil seperti sifat Ghafur, keampunan, pengampun dia. Dia boleh melepaskan ahli neraka yang ada iman dia sedikit tanpa sebab. Subhanallah. Satu benda yang mengagumkan, bagi saya mengagumkan. Kehebatan Allah, Tuhan kita. Kenapa kita tak datang minta pengampunan? Sedangkan dia dah istiharkan. Pada tiap-tiap 1/3 akhir malam. Ya. Tang situ datang kerinduan orang-orang yang bermunajat di 1/3 akhir malam. Dia mengenali pencipta dia. Ya, dengan perasaan. Itu pasal bila kita menyebut kalimah Rabb dengan perasaan gerunnya, perasaan kagumnya, perasaan rindunya, perasaan sayangnya, perasaan Masya Allah, semua muncul. Ya, pengharapan kita tinggi kepada Allah.
maka tauhid rububiyah akan terbina dengan cantik. Dan di situ kita bila dah tahu dialah Tuhan yang layak disembah, maka kita akan tengok yang lain-lain tak ada nilai di sisi kita. Ya, pasal dah tahu dah itulah Tuhan. Sifat Tuhan yang layak tak ada dimiliki oleh sesiapa. Maka alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai Tuhan yang maha hebat. Berbandingkan dengan orang kafir yang tidak memahami apa dia Tuhan mereka. Jadi, okey, kita lihat balik ayat ni. Lalu Allah bertanya dalam ayat ni, maka wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Rabb yang maha pemurah. Subhanallah. La ilaha illallah. Oleh kerana itu bila kita melakukan maksiat, jangan kita fikir maksiat besar, maksiat kecil. Alah kecil je. Jangan. Tetapi kita fikir dengan siapa kita lakukan. Ya, dengan siapa? Subhanallah. Bila sebut dengan siapa tu dah tergambar. Dengan Rabb kita, dengan Tuhan yang maha hebat. La ilaha illallah. Kalaulah tidak. Astaghfirullah. Sifat yang maha pengampun. Habis dah kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan perempuan, kenali Tuhan kita dengan sebenar-benar. Ini bukan main-mainan. Kita berbekalkan dengan mengenal pencipta kita dengan sebaik-baik mungkin. Penting untuk menentukan kita boleh mengucapkan kalimah La ilaha illallah di akhir hayat kita. Untuk menentukan di waktu itu kita merindui untuk bertemu dengan Allah di waktu alam nazak. Untuk menentukan kita boleh menjawab kalimah menjawab soalan-soalan di dalam kubur. Kerana kita mengenal pencipta kita dengan betul. Oleh kerana itu, imanilah. Kalimah ini kena beriman. Kalau tidak, tuan-tuan dan perempuan, kita akan menyesal. Kita akan menyesal bila kita mati, kita tak mengenal pencipta kita dengan sebenar-benarnya. Na'udzubillah. Oleh kerana itu, ayat yang kita baca selalu dalam surah Al-Anfal, ambil perhatian. Dan saya suka untuk kita ambilkan perhatian. Okey, buka surah Al-Anfal, kita ambil sebagai peringatan kita. Ya, dalam ayat surah ke-8, juzuk ke-9, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni sempurna imannya itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gementarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Okay. Jadi kalimah ini amat penting. Saya bacakan terjemahan ini supaya kita faham ini sifat orang mukmin yang cuba kita hidupkan dalam jiwa kita. Kita harapkan ya, jangan jadikan kelas kita kosong begitu saja. Jangan jadikan kelas hanya untuk mengisi masa lapang, tetapi untuk mempraktikalkan arahan-arahan Allah. Apa dia? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni sempurnanya iman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, cukup dengan kalimah Allah dah ada gementar dalam jiwanya. Cukup. Kita nak gambarkan agak sukar ya, tetapi ianya difahami. Kalau kita menyaksikan cerita-cerita di zaman dahulu, kerajaan-kerajaan yang hebat, Maharaja Cina, Maharaja Mongol, lepas tu apa, raja-raja yang berbentuk zalim tu, bila disebut nama orang dah takut. Dah takut. Tetapi kita tidak hidup sebagai seorang yang beriman, menyebut nama Allah. Tak ada perasaan takut. La ilaha illallah. Masalah. Iman kita bermasalah. Krisis keimanan kita. Sedangkan Allah telah menunjukkan kehancuran ya, kerajaan-kerajaan yang ingkar kepada perintah Allah. Sewaktu Nabi Nuh mengutuskan risalah Allah, lalu kaumnya ingkar, dihancurkan dalam bentuk yang menggerunkan. Bukan sebarangan bentuk. Inna batsya rabbika lasyadid. Ya. Sesungguhnya kemurkaan Allah, amukan Allah itu besar. Bayangkan kalau tsunami dia tenggelam begitu saja dah cukup dah untuk mematikan kaum Nabi Nuh.
Tetapi tak, Allah katakan, kamu lihat bagaimana aku hancurkan kaum, ditenggelamkan mereka sampai ke puncak gunung. Tak logik dari sudut akal. Tetapi Allah nak menceritakan kepada kita, inna batsya rabbika lasyadid. Okay. Jadi, kenallah Allah dengan betul-betul. Tetapi pengampunan Allah itu maha besar. Allah suka kepada orang yang datang bertaubat kepadanya, terutamanya mereka yang telah melakukan kesalahan. Ya, bagi mereka yang tak ada kesalahan, buatlah seperti Rasulullah. Apakah salah jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, maaf ya, ambil masa lebih sikit sebabkan kelewatan. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita dalam kelas yang pendek begini dapat kita berubah, memperbetulkan iman kita kepada Allah dengan cara yang betul, yang mengukuhkan iman kita kepada Allah dengan cara yang betul. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk kita seterusnya dan menjadikan kita hamba-hambanya yang terpilih untuk memikul amanah di akhir zaman ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.